Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada penonton dan juga subscriber. Terima kasih bila tekan subscribe dan lonceng terhadap channel ni. Okey, sedikit info kewangan ya, seperti yang dikehendaki ramai yang bertanya tentang rayuan BKM ya. Bilakah perayu-perayu untuk permohonan BKM ni akan mendapat pembayaran mereka? Sebab mereka kurang faham statement yang dikeluarkan oleh kenyataan media Menteri Kewangan. So, aku faham sedikit. Jom kita kongsikan sama-sama untuk pemahaman sama-sama. Jadi sebelum tu, siapa yang belum lagi subscribe dan lonceng terhadap channel ni, jemput-jemputlah menekan subscribe dan lonceng ya, untuk notifikasi awal sebarang video terkini dalam segmen apa pun daripada channel ni. Jom kita mulakan. Okey, yang pertama aku akan baca sikit petikan daripada siaran media ni ya. Okey, petikan ni penting untuk kita dengar dahulu dan aku jelaskan ya. Okey, petikan dia berbunyi macam ni ya. Setelah pengkalan data BKM dikemas kini, pembayaran rayuan BKM kepada pemohon yang lulus akan disalurkan pada bayaran fasa 3 dan 4. Tang tu yang banyak orang confuse. Sebab dia sebut dua fasa fasa 3 dan 4 yang dijadualkan pada bulan September 2022 dan Disember 2022. Okey. Pemohon rayuan BKM boleh merujuk soalan lazim ya, FAQ yang telah dimuat naik di portal rasmi BKM. Okey. Kerajaan kekal komited untuk memastikan bantuan yang diperuntukkan ini sampai kepada mereka yang disasarkan demi kesejahteraan keluarga Malaysia keseluruhannya. Okey. Itu kenyataan yang dikeluarkan dan ramai yang tak faham kenapa ada sebut fasa 3 dan fasa 4. Kita jelaskan. Okey, apa yang dimaksudkan dengan kenyataan itu ialah pembayaran bagi rayuan BKM ni akan dibuat pada fasa 3 dan 4. Kenapa kerajaan pihak Kementerian Kewangan menyebut fasa 3 dan 4? Okey, macam ni cerita dia. Secara keseluruhannya, pembayaran BKM rayuan ni akan mula dibayar pada fasa yang ketiga. Pada fasa ketiga. Okey, pada fasa ketiga ini, semua kategori yang gagal dan membuat rayuan akan mendapat pembayaran mereka. Termasuk pembayaran yang belum dapat. Jadi, bermaksud bagi golongan isi rumah yang dulu gagal, okey, dan selepas rayuan lulus mereka akan dapat double. Okey, begitu juga dengan yang bujang. Okey, kalau dulu pada fasa yang pertama RM200 mereka tak dapat. Jadi pada fasa yang ketiga mereka akan dapat gedebuk RM350 berserta dengan yang fasa pertama yang mereka tak dapat dahulu. Faham ya? Okey. Jadi kenapa timbul pula fasa 4 ni? Okey, fasa 4 ini timbul bagi golongan isi rumah dan warga emas. Jadi kita pun dah sedia faham golongan isi rumah tak kira yang berpendapatan berapa sekalipun, RM2,500 hingga RM5,000 pun akan tetap menerima sehingga fasa yang keempat. Baik jadi bermaksud pada fasa ketiga nanti golongan isi rumah pun dah start menerima rayuan mereka tu sekiranya lulus akan tetap menerima bayaran pada fasa yang ketiga, dan pada fasa yang keempat juga mereka akan turut menerima pembayaran fasa yang terakhir tu, fasa 4 bagi golongan isi rumah. Jadi itu yang perlu kita faham. Sebab ada yang bertanya kenapa ada dua fasa, kenapa berasingan? Tidak. Semua, okey aku rumuskan semua pembayaran BKM yang lulus rayuannya akan menerima pada fasa 3. Okey? Silap, fasa 3 macam ni. Dan pada fasa yang keempat, untuk golongan isi rumah akan meneruskan akan menerima pembayarannya seterusnya. Itulah yang dimaksudkan fasa 3 dan fasa 4. Jadi tak perlulah risau takkanlah pembayaran rayuan itu akan dibuat secara fasa 4 pada fasa 4 dan dibayar secara langsam gedebuk fasa 1, fasa 2, fasa 3, fasa 4. Tidak. Jadi korang boleh faham lah penjelasan yang mudah ni. Okey. Jadi macam aku cakap tadi lah, secara keseluruhannya yang kita perlu faham, pembayaran BKM rayuan ini ialah pada fasa yang ketiga, iaitu pada bulan September nanti. Okey. Jadi kita pun tahu pada fasa yang ketiga isi rumah dapat, bujang dapat, warga emas pun dapat, kan? Itu dia. Dan BKM tambahan sekali, Jadi mana-mana yang layak untuk menerima BKM tambahan, mereka juga turut akan menerima BKM tambahan tersebut pada fasa yang ketiga, Okey. Harap semua jelas. Perayu-perayu yang bakal lulus rayuan mereka akan dapatlah sekali, iaitu golongan yang aku pernah sebut lagi pada waktu dulu lah, golongan yang layak menerima BKM tambahan tu, ibu bapa tunggal yang mempunyai tanggungan anak dan juga warga emas. Okey, harap semua jelas. See you guys in my next video tentang info kewangan. Assalamualaikum, salam sejahtera. Okey, selamat beristirahat dan besok pun rehat lagi kan, kebanyakan negeri hari Wesak kan. See you guys in my next video. Bye bye.